Buletin Didik 7 Februari bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Isu sekolah daif akan terus ditiberatkan Kementerian Pendidikan KPM, terutama di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying mengakui akan merasai sendiri perjalanan 8 jam ke sekolah terlibat dalam rangka lawatan kerjanya ke negeri itu yang akan datang. Tinjauan secara dekat itu, ujar Hui Ying, sekaligus akan cuba diselesaikan KPM berhubung masalah yang wujud di kawasan terbabit termasuk sekolah kurang murid. Terutama sekolah-sekolah yang bangunan daif, sekolah-sekolah daif saya ingin menitik beratkan dan juga kepada sekolah-sekolah yang kurang murid. Jadi terdapat banyak, kita tahu ada banyak sekolah yang kurang murid. Kita akan tengok dan akan cuba menyelesaikan. Beliau ditemui media selepas membuat lawatan di Sekolah Kebangsaan Cina Anglo-Chinese di Kota Kinabalu. Hadir sama Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Abidin Marjan. Objektif lawatan juga jelasnya selaras dengan rangka lawatan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq ke Sarawak baru-baru ini, serta lawatan ke sekolah di semua negeri dalam mengenal pasti keperluan sekolah terlibat. Selain sekolah daif di pedalaman, pendidikan khas juga antara keutamaan KPM dalam lawatannya ke Sabah pada masa akan datang. Sementara itu, Hui Ying turut mengumumkan peruntukan sejumlah RM100,000 untuk SKC Anglo-Chinese bagi tujuan baik pulih dan penyelenggaraan. SKC Anglo antara sekolah tertua di Kota Kinabalu yang dibina pada 1915 dan kini memiliki 1,285 murid serta 57 guru, membabitkan 30 bilik darjah dengan keluasan tapak 6.5 ekar. Kadar kebolehpasaran graduan politeknik dan kolej komuniti berjaya melebihi 90% selama 3 tahun berturut-turut. Tahun lalu saja, kadar kebolehan pasaran graduan politeknik adalah 95.32% dan 96.66% bagi kolej komuniti. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK, Dr. Muhammad Zahari Ismail berkata, pencapaian itu hasil kerjasama kukuh antara institusi dan industri membabitkan 3 strategi utama yang dilaksanakan. Datuk Muhammad Zahari menghadiri Majlis Aspirasi Ketua Pengarah JPPKK tahun 2023 bertemakan Polisisi Pemacu Negara Madani di Politeknik Ungku Omar di Ipoh. Menurutnya, Politeknik dan Kolej Komuniti menjadi penyumbang tenaga kerja teknikal terbesar negara iaitu sebanyak 40%. Ketika ini, terdapat 36 Politeknik dan 105 Kolej Komuniti membabitkan lebih 98,000 pelajar di seluruh negara. Tambahnya, kadar kebolehpasaran yang tinggi antara lain hasil program latihan industri di semester akhir pelajar dengan kebanyakan mereka terus diserap ke alam pekerjaan. Yang ketiga, kadar kebolehpasaran yang tinggi ini dicapai melalui program-program berimpak tinggi, program yang diperlukan oleh industri sahaja yang diberi penekanan oleh pihak kita. Justru itu kita tidak menghadapi masalah ialah kerana program yang ditawarkan itu adalah program yang sememangnya sangat diperlukan oleh pihak industri. Dalam perkembangan lain, pihaknya berhasrat untuk menubuhkan Yayasan Kebajikan Polisisi bagi membantu warganya yang ditimpa bencana seperti banjir dan kemalangan. Yayasan itu bagi memastikan kebajikan warga polisisi terbela. Satu sekretariat tetap akan diwujudkan bagi menyelaras pertindihan kursus yang ditawarkan di 1,295 institut pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di 12 kementerian serta 1 jabatan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, sekretariat itu akan menjalin kerjasama strategik bersama syarikat swasta dan pemain industri dengan pusat TVET di seluruh negara. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga pengerusi jawatankuasa penyelarasan TVET turut meminta pemain industri untuk memberikan latihan kepada pensyarah dan tenaga kerja selain menyediakan peralatan serta perkakasan untuk pengajaran di pusat berkenaan supaya bersesuaian dengan kemahiran diperlukan industri. Kita juga mahu supaya pihak swasta itu memberikan peralatan dan perkakasan yang sesuai untuk pengajaran. Dengan cara itu, MOA, Memorandum of Agreement akan diadakan dalam tempoh
3 bulan ini sebanyak 10 pemain industri yang telah dikenal pasti akan menandatangani perjanjian secara terus dengan pusat-pusat latihan TVET ini yang akan saya pantau sendiri bagi pelaksanaan sebagai usaha quick wins di peringkat awal. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan Majlis TVET MTVET kali pertama tahun ini di Putrajaya. Mesyuarat lebih sejam itu turut mengenal pasti beberapa bidang yang bersesuaian dengan industri masa depan, antaranya kecerdasan buatan AI, revolusi perindustrian 4.0, kenderaan elektrik EV dan sistem 6G dalam komunikasi. Minggu lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan penglibatan dan kerjasama pihak swasta serta syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam usaha memperkasa TVET. Ia penting bagi memenuhi keperluan industri dan menyelesaikan sebahagian masalah seperti salah padan atau latihan yang tidak diperlukan industri. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menghadiri majlis bacaan Yasin dan tahlil susulan kemalangan yang meragut nyawa 2 guru Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, Selangor. Kehadiran Fadlina itu juga sebagai sokongan emosi dan psikososial kepada warga sekolah atas kehilangan Cikgu Arbain Baharudin dan Cikgu Rosmayati Bakar Elias Lahar. Fadlina melalui hantaran di Facebook menyatakan, kehilangan bukan saja dirasai sekolah dan anak-anak murid mereka, tetapi juga kehilangan yang besar buat Kementerian Pendidikan KPM. Menurut beliau, hikmat kedua-dua guru itu terus dikenang sehingga akhir hayat. KPM juga menyediakan program intervensi psikososial buat guru dan pelajar SMAP dengan menghantar 16 kaunselor untuk memberi sokongan dan dukungan emosi. Cikgu Arbain dan Cikgu Rosmawati masing-masing berusia 47 dan 48 tahun maut dalam kemalangan berhampiran susur keluar Plaza Tol Cene, Kemaman di Lebuhraya Pantai Timur LPT 2 Sabtu lalu. Sementara 3 anak mereka, Farah Najwa 20 tahun, Fatin Najla 10 dan Faikal Nabila 8 tahun cedera di muka, kaki dan tangan. Bersua kembali, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyarankan semua institusi pengajian tinggi swasta memperkenalkan menu ramah di kampus masing-masing. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata langkah itu bagi meringankan beban pelajar khususnya daripada keluarga B40. Pihaknya menyambut baik kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dalam memperluaskan program tersebut. Bila dah diperkenalkan dengan kerjasama Kementerian Datuk Saluddin, kita akan pastikan semua universiti awam akan menyediakan ruang untuk melaksanakan itu. Bagaimana dengan IPTS? Kita berharap perkara-perkara yang baik supaya IPTS juga boleh turut menyambutnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan rasmi ke Universiti Teknologi Malaysia, UTM semalam. Jumaat lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan KPT akan melaksanakan program menu ramah di IPT dalam masa terdekat. Beliau juga menggesa pihak universiti menyediakan ruang untuk melaksanakan program itu. Nasi campur berlauk ayam, sayur dan tempe dijual hanya pada harga RM4, namun masih memperoleh keuntungan. Tawaran menu murah oleh pemilik gerai nasi Bambung di Tawau Sabah itu bertujuan meringankan beban golongan berpendapatan rendah khususnya B40 seiring dengan inisiatif kerajaan yang memperkenalkan menu ramah baru-baru ini. Gerai yang terletak di Medan Anjung Selera, Sabindo Tawau ini sudah beroperasi lebih 20 tahun dan memang dikenali ramai berikutan harga makanannya yang murah. Biarpun berdepan kenaikan kos, peniaga mendakwa masih belum memperoleh keuntungan walaupun sedikit. Harganya nasi telur RM1,50. Lama-lama begitu naik RM2.
naik RM2,5. Jadi orang datang tahu lagi, "Makcik, berapa sekarang nasi?" Sekarang naik nasinya RM2,5 dek, sebab sekarang apa-apa naik kan, semua mahal apa-apa. Jadi kalau bilangnya makcik ayam, kami kasih naik harga RM4 sebab sekarang kau tahulah harga sayur-sayuran mahal, apa-apa sejak semua mahal. Jadi itu kami kasih kena naik harga lah juga. Hidangan berlaukan telur, sayur dan tempe pula hanya dijual pada harga RM3. Malah ketika di awal operasi, hidangan semurah RM1.50 pernah ditawarkan, namun berkat perniagaannya pemilik gerai tetap meraih keuntungan. Kira bersyukurlah masih ada makanan murah di sini kan. Kira berbaloi dengan kita pendapatan di tahun ini, gaji pun tak seberapa juga. Belanja harian pun dalam begini, RM4 sejak dia punya makanan, kira berbaloi lah. Kerajaan perlu banyakkanlah kedai-kedai begini yang save budget lah untuk makanan harian untuk pekerjaan. Transit aliran massa atau MRT 2 yang akan beroperasi pertengahan Mac ini dijangka dapat menarik lebih ramai pengguna pengangkutan awam menggunakan perkhidmatan itu. Ia sekaligus memastikan sasaran 40% penumpang pengangkutan awam dapat dicapai berbanding kurang 20% ketika ini. Bagi meningkatkan jumlah penumpang, Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, operasi MRT 2 akan dimulakan dengan frekuensi 5 minit selain sokongan lebih 100 bas pengantara. Pendekatan lain turut dipertimbang termasuk memperkenalkan konsep ride sharing kepada syarikat e-hailing bagi memastikan perjalanan ke stesen dapat dioptimumkan dengan tambang lebih murah. Kita memberikan keutamaan kepada aspek reliability dan isu maintenance akan diberikan perhatian yang lebih besar untuk semua kemudahan yang kita ada sekarang ini, termasuk juga LRT, Pang Line dan Kelana Jaya Line. Kita mengambil pengajaran dan pengalaman itu untuk kita aplikasikan dalam perkhidmatan yang baru, termasuk MRT 1, MRT 2 dan sebagainya. Itu sebabnya kita from day one kita mesti memberikan tekanan kepada maintenance. Projek MRT Laluan Putrajaya ini menelan belanja RM30.53 bilion untuk kos pembinaan dan sistem meliputi 36 stesen melibatkan 49 set kereta api. Laluan dari Putrajaya Central ke kawasan Damansara akan mula beroperasi pertengahan bulan depan dan dijangka menerima sejumlah 200,000 penumpang sehari. Dalam pada itu, stesen Titiwangsa akan dibangunkan sebagai hub utama pengangkutan awam di Lembah Kelang yang menghubungkan 5 mod pengangkutan. Antaranya LRT Laluan Ampang dan Sri Petaling serta MRT 2 dan 3. Turut diberi perhatian stesen Hospital Kuala Lumpur yang dilengkapi kemudahan walkator sepanjang 400 meter. Bersua kembali. Perhimpunan 3,660 peninju di acara Muay Thai di Thailand memecah rekod sebagai acara Y Crew terbesar di dunia. Y Crew adalah persembahan tarian sebelum pertarungan Muay Thai sebagai penghormatan kepada guru, ibu bapa dan nenek moyang. Sombat Banchamek, artis seni mempertahankan diri profesional Thailand yang beraksi di bawah nama Buakau Banchamek, mengetuai persembahan mega itu. Menurut wakil Guinness World Record, status sebelum ini hanya melibatkan 250 orang, berbanding kali ini lebih 3,000 orang. Today, I adjudicated the largest Y Crew Muay Thai dance. The record to beat for this record title is 250. And the final result is 3,660. Congratulations, you're officially amazing! Bukan sahaja peserta yang teruja dan berbangga, acara turut menarik perhatian pelancong serta penduduk tempatan. I feel very proud and I feel amazing because it's nice to bring Czech Republic to being part of this Guinness World Record. And it was great. It was great. The performance was great. All the uniform was great and historical moments all together was absolutely great. Amazing. Acara diadakan bersempena Hari Muay Thai di Thailand yang jatuh pada setiap 6 Februari.
Pelakon dan pengecara terkenal Korea Selatan Lee Seung-gi mengumumkan bakal berkahwin dengan aktris Lee Da-in. Ia kabar yang dinanti peminat selepas pasangan itu mengesahkan hubungan mereka pada Mei 2021. Dalam perkongsian di media sosial, Seung-gi memaklumkan perkahwinan itu akan dilangsungkan pada 7 April nanti. Selain dikenali menerusi program variety seperti Masters in the House dan Busted, Seung-gi juga terkenal menerusi lakonannya dalam siri Vagabond dan Korean Odyssey. Beliau memulakan kerjaya dalam bidang seni sebagai penyanyi pada 2004 ketika berusia 17 tahun. Kejayaannya sebagai penyanyi, pelakon dan pengacara juga membolehkan Seung-gi menerima gelaran Triple Threat di Korea Selatan. Harmoni adalah sangat penting di dalam sesuatu muzik. Jika tidak ada harmoni di dalam sesuatu muzik itu, tidak ada kepelbagaian di dalam sebuah muzik. So tidak nampak menarik. So harmoni ini adalah berfungsi sebagai lebih kreatif lagi muzik itu dibuat dan lebih menarik untuk diperdengarkan kepada penonton kita. So untuk contoh yang terbaik adalah di dalam sesebuah choir, dia mempunyai banyak lapisan suara. So contohnya adalah begini. 1, 2, 3, 4. Skuad badminton mula menjalani latihan intensif semalam untuk menghadapi kejohanan berpasukan campuran Asia 2023 di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE minggu depan. Pemain profesional Lee Zijia dan beregu lelaki Ong Yu Sin Teo Yi antara yang hadir menyertai sesi latihan. Selepas bergerak sendiri selaku pemain profesional, memang teruja dapat menjalani latihan bersama di Akademi Badminton Malaysia di Bukit Kiara. Itulah yang dikongsi Lee Zijia sejak meninggalkan BAM Januari 2022. Saya rasa it's good to be back again in BAM lagi dan jumpa coaches dan dengan also yang pernah jadi teammate saya punya semua kawan. Bagi beregu profesional Ong Yu Sin dan Teo Yi, inisiatif BAM menyelaraskan latihan sememangnya satu kesempatan meningkatkan keyakinan mereka. Apatah lagi di kejohanan berpasukan, setiap pemain harus bersedia untuk digandingkan dengan pemain lain mengikut percaturan jurulatih. Excited dapat balik ke BAM. Memang rasa gembira lah sebab BAM kalau ada team event dia orang appreciate dekat kita, so panggil kita main untuk team event dia. Kejohanan badminton berpasukan Asia 2023 dijadual berlangsung di Dubai dari 14 hingga 19 Februari ini. Selain Yi dan Yu Sin, Malaysia turut menyenaraikan Aaron Chia, So Wo Yik untuk beregu lelaki, manakala Leong Jun Hao sebagai perseorangan kedua. Turut memperkuatkan barisan Malaysia perseorangan wanita Go Jin Wei, beregu wanita Pelitan M Tina dan pasukan campuran Tan Kian Ming Lai Ping Jing. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama India, Kazakhstan dan tuan rumah UAE. Bintang bola sepak Super League Turki Christian Atsu terperangkap dalam runtuhan bangunan susulan gempa bumi di Turki berjaya diselamatkan. Laporan itu disahkan oleh Timbalan Presiden Hatayspor Mustafa Ozad. Bagaimanapun pengarah sukan kelab terbabit masih belum ditemui. Menurut Mustafa Ozad, Atsu yang menyarung jersey skuad kebangsaan Ghana pada 2012 hingga 2019 terperangkap di bawah runtuhan selepas Turki dilanda gempa bumi dengan magnitud 7.8. Atsu dibawa keluar dari runtuhan dengan mengalami kecederaan. Begitupun pengarah sukan Hatayspor Tanir Sawud yang dilaporkan hilang bersama Atsu masih belum ditemui.
Atsu 31 tahun pernah beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Chelsea, Everton dan Newcastle pada musim 2012 hingga 2021. Ahad lalu, Atsu mencuri tumpuan apabila menjaringkan kemenangan 1-0 ke atas Kasim Pasar pada aksi Liga. Dalam pada itu, nasib seorang lagi pemain bola sepak Ahmad Turkaslan yang mewakili kelab Yeni Matalyaspor masih menjadi tanda tanya. Turkaslan sebelum ini dilaporkan media dan portal sukan telah terkorban dan mayatnya juga telah ditemui. Bagaimanapun, berita itu dinafikan Presiden kelab Haji Ahmed Yaman yang memaklumkan penjaga gol itu belum ditemui dan kerja-kerja menyelamat masih diteruskan. Paparan Festival Cahaya Copenhagen di Denmark mengakhiri buletin didik hari ini. Acara yang dianggap terbesar seumpamanya di Eropah ini menampilkan lebih 60 instalasi cahaya untuk tetapan umum selama 3 minggu. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.